Okey, baik. Sebelum tu just nak bagi tahu korang kalau ada suara tak jelas ke apa-apa bagi tahu. Sebab macam tengah hang sikit laptop malam ni, tak tahu kenapa. Biasalah bila waktu penting dia hang. Okey, so korang apa ni, tahu kan kelas, bukanlah kelas sebenarnya, dia macam kiranya kita buat ni just nak study balik je. Study ramai-ramai, apa yang kita dah belajar dalam kelas. And then yang ni sebenarnya cadangan ni datang dari Iman lah, daripada Iman. So okey lah kiranya untuk kita semua. So untuk kelas ni pun insyaAllah kita akan ada orang yang lead lah. Okey, akulah salah seorangnya. And then nak tahu ada ke siapa-siapa yang rasanya boleh juga tolong lead sekali ke, kalau ada hari yang tak free ke apa-apa ke. Ada yang volunteer? Man? Kita panggil Zamrin nanti. Oh, Zamrin. Zamrin ada sekarang? Zamrin tak ada pula. Tapi sekejap aku rasa untuk yang sekarang ni kita cuba identify dulu subjek apa yang betul-betul perlukan revision. Sebab aku tak rasa ke-6 subjek tu kita boleh cover dalam masa 1 jam revision je. Yes, yang tu kita akan discuss juga benda tu. Sebab kita ni sekarang ada 6 subjek dan tak mungkinlah dalam satu kelas sahaja kita nak revise benda ni. So memang kita kena set masa dan lah subjek apa macam tu. So sekarang ni akan tanya dan pendapat korang di dalam Google Meet ni, subjek apa yang korang perlukan untuk kita sama-sama terjemah atau kita faham dia punya teks tu. Subjek apa yang paling crucial? Okay. Yang lain? Yang lain macam mana? Ayah kau motor. Kalau aku semua. Ya, faham. Ayah kau. Well, kalau bagi aku lah, bagi aku macam tak apa je kalau kita buat kelas untuk semua subjek. Kalau yang senang pun at least kita go balik ramai-ramai. Just pastikan betul ke kita faham dengan betul lah macam tu. Ataupun kalau ada orang dah ada tambah poin ke yang lain kita tak sempat nak cari nota ke contoh. So kita just upkan balik je lah macam tu. Cumanya kena waktu tu lah waktu. Memang kena set. So bagi aku satu kelas tak cukup. At least dalam 3 ke 4 macam tu. So korang okey ke kalau nak buat kelas 3 atau 4 kali tu masa tu masa. Kalau pukul 10 tengah tak okey 10 malam. Boleh. 9:30. 9:30. Sekejap kelas. Dia okey lah ada juga lah beberapa hari yang boleh pukul 9 tu macam hari Selasa, Isnin pun boleh, Isnin, Khamis boleh. Khamis boleh lah, kita memang Khamis pukul 9. Khamis pukul 9 ke 10 dekat itu. Belum, tapi kalau nak awalkan lagi bagus. Lagi awal lagi bagus kan. Dia ada sekolah lain ke sekolah kami. Kalau boleh lah. Start pukul 10 boleh. Oh, Khamis tu. Kalau bisa Selasa malam dengan kali malam tu, sebab kalau Selasa malam dengan kali malam boleh lah lambat sikit sebab esok kelas tu pukul 9. Tak banyak. Kalau buat Isnin dengan Rabu, esok tu kelas level 8 sampai 1 tak buat internet. Oh, nak lambat. Okey. So Khamis memang okey, Khamis memang pukul 10 lah. Dan apa ni black dia. So hari kalau Selasa tu dah boleh kan, kalau macam awal sikit bukan pukul 10. Selasa. Boleh. Pukul 9 nak pukul 9 boleh. Online boleh ke kalau pukul 9? Selasa pukul 9 lah. Okey.
Faham? Anak ke tu Alia? Ada juga. Okay, faham. Sekarang ni lagi record ke? Siapa yang boleh record sebenarnya? Amat. Tak tahu. Siapa yang pandai record lah. Sebab apa ni, kalau record pakai phone dia tak keluar suara pula. Okay, kalau gitu tak apa. Untuk malam ni memang ya kita akan go through at least satu subjek lah. Yang kita go through saja yang macam tak adalah susah sangat, tapi kita tengok aja nanti cara kita belajar macam tu. Itu okey. Okay. Aku nak kongsi korang macam belajar film korang. Film korang tu, aku rasa kita macam tak perlu nak sangat sebab ada cara dia yang tunjuk korang Okay. so film korang senang sebab Ustaz dah sediakan slide. So apa yang aku buat ialah korang copy je ni. Lepas tu ayat dia pun tak panjang-panjang. So banyak yang korang nak kena kejar. Korang nak translate dia. So sambil Ustaz tengah sembang kakak tu, nak salah ibadah cakap, korang baca lah terjemahan dia. So korang boleh faham yang Ustaz tengah ajar. Di bagi aku, saja film korang untuk revision sampai tak perlu buat sebab kita boleh catch up. Yang penting sekarang ayat ahkam, benda-benda yang telah tak ada material atau tak ada notes yang disediakan untuk kita refer. Faham? Faham kan? Faham. So macam nak kena fokus yang pakai buku lah, yang putih. Betul macam dia tanya pendapat aku yang susah sekarang ayat ahkam, memang dia syarah je, dia tak bagi apa-apa material, just display ayat Quran. Satu lagi kelas Zainuddin sebab yang tu teks dia panjang. So kita itu aku pandang pendapat aku lah. Okay. Yang lain macam mana? Kalau korang ada macam korang ada tips atau cara korang belajar sepanjang kelas, korang boleh share juga lah, kongsikan pada ramai-ramai kan. Sama-sama korang ada saling senang jaga ke. Kalau macam korang macam mana cara tu lah. Korang dah siap PDF tu, copy dia punya teks tu, translate. Sambil cara korang baca lah apa maksud dia. So dah ada luas sangat dalam kelas tu. Ya, kalau Ustaz Lebar syarah tu orang faham agak-agak. Dia dibandingkan banyak cakap Arab dia. Cakap Arab tak tinggi gitu. Faham tak? Kalau apa belajar. Lain-lain? Tak. Tak faham. Tak faham. Okay. Oh, okay. Faham. Tapi korang tahu kan kalau dia kat slide mana kita macam kita bincang dari tajuk mana kan under point mana. Tahu macam pada tunjuk. Okey lah. Okey tunjuk tu. Yang tu pun kena request ke Ustaz tu tunjuk slide tu. Asal dia tak nak sebenarnya present slide tu, dia nak semua orang salin sendiri. Bila lepas tu kau saja untuk presentkan ke tak? Bincang Ustaz. Apa ni sebab ataupun student loss tahu Ustaz ni bincang ada point mana kita pun ada slide tapi tak tahu slide mana gitu. Betul elok tu present kau tak mesti lost. Bukan orang yang saya lain baik kan. Cuba kita pergi satu-satu dulu apa yang kita dah belajar minggu ni. Okay. Apa yang korang faham yang Ustaz ajar? Okay, so nak go through dulu. Kita cuba tengok tahap kefahaman batch kita ni. Kelas apa yang korang faham minggu ni.
Ya, aku buka Google dulu Silakan. Ya. Iman, kau nak present screen? Maaf. So, aku dah download pula ni. Aku download dulu dah. Sekejap, aku download dulu. Okey, aku biasa laptop. Apa ni? Nak tanya kalau subjek ayat belakang ni. Ustaz dia require banyak seksi kan. So kalau kita nak belajar sama-sama ni. So kita kena buka tiap-tiap seksi dan baca. Itu cari cara sebenarnya. Wah, kita tengok dalam Google Drive yang saya bagi tu banyak tafsirnya yang dah disediakan. Dan katanya aku dengar lah Ustaz Rahman syaratkan dia memang lompat-lompat je tafsir dia guna. Dia tak guna spesifik tafsir. Betul. So macam kita nak kena buka satu tafsir lepas tu ni try ambil balik itu. Banyak agak. Tak lah banyak tapi nak kena buka 6 buku tafsir tu banyak agak. Dia ada yang tak beza sangat, ada yang tambah sikit. Sebenarnya tak susah cuma kita kena rajin buka je banyak-banyak tafsir tu. Compilation kau. Yang itu sebab itu bila start syarah dalam kelas tu, yang aku rasa dia memang kita ada guna satu yang dia open dia buka dalam slide dia tu. Kalau dia buka sesi ajaran lain sini itulah yang dia recommend tu. Tapi antara yang dia selalu prefer yang Kobe tu. Yang Kobe tu ada dalam bahasa Melayu. Ada dalam bahasa Melayu tafsir. Itu yang kita rasa nak, tapi ada juga refer lain mungkin kayak ada lagi ada nama ada dapat banyak kali. Man, boleh tak nak aku presentkan? Sekejap. Dah boleh. Nampak? Dah boleh dah. Nampak. Oh, sekejap. Kita masuk tajuk yang pertama ada Arif kan? Okey, ada Arif. Syah, muka sama-sama tiga dot. Oh, yelah kita tu lagi tunjuk. Sorry, dah tak ingat. Satu kosong. 2, 7. Kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Tajuk yang kita belajar yang pertama kali ialah ta'riful ijtihad wa bayan masyru'iyyati wa aqsamihi. Awalan ta'riful ijtihad. Al-ijtihad fi al-lughah عبارة عن بذل المجهود واستفراغ الوسائل في تحقيق أمر من الأمور، ولا يستعمل إلا فيما فيه كالكلفة ومشقة. فهم الآية obviously tak. أوكي. ini تعريف الإجتهاد dalam اللغة عبارة عن بذل المجهود. Betul majhul ni lebih kurang daripada kita menggunakan tenaga kita guna effort. Betul majhul ni put effort. Ayat yang mudah. Wastifar al-wasa' maknanya kita guna kuasan macam-macam kita guna yang sesuai yang kita mampu. Macam tu wastifar al-wasa'. Kita untuk mencapai sesuatu perkara macam tu. So dapat poin ni. Itu ijtihad jud ya. Kalau kita jud al-talib mujtahid. Ini orang rajin yang apa ni? Yang lain-lain lah kata kita guna mujtahid orang bagus dan macam tu. Betul ini disebabkan la yasta'mal illa fima fihi kalfah wa masyaqqah. Maknanya dia ada kesusahan. Mesti kena ada masyaqqah. Macam masyaqqah ni. Okey, kena ada kata ini sebagai tahu so kita kalau ada jelas bagi tahu je. Kita jelas nak balik sebenarnya. So far semua okey. Kalau ada kita bagi tahu ulang lah ataupun kita terangkan dengan cara yang baik nampak. Okey. Aku sambung ini maksud dah ini dah maksud lalu ijtihad fi amal al-hajari ar-raha. Ustaz sebut basically macam tu lah. Ijtihad fi amal al-hajari ar-raha wala ijtihad fi amal khalalah aw nawa. Ini dia bagi contoh, maknanya kalau kita nak kata kalau contoh yang mudah ni, kalau kita nak kata orang ni dia effort yang mestilah dia ada effort dengan benda yang susah. Bukanlah so dia bagi ada contoh ijtihad fi amal khalalah. Hajar arahan ni dia tak ada batu yang berat. Yang buat apa tu al-lubur disebut kelas hari tu. Saya yang kata bagi pengisar dia tu. Batu pengisar. Dia betul dia ni batu berat lah, batu yang berat. Dia ham ni angkat. So angkat benda yang berat ni mesti kena ada effort dan macam tu. Ijtihad الطالب يجتهد في تحصيل فوق مثلا اجتهد dia tak effort plus now let's say so ini ijtihad so dia tak effort dan mana kita buat effort untuk melakukan sesuatu perkara yang susah. Wala ijtihad fi amal khalalah. Kita tak cakap letak effort kepada apa ni menangkap benda yang ringan contoh khalalah ni jenis yang apa ni biji so dia apa ni tak sesuai lah gunakan ijtihad dan effort macam tu. So dia mesti kena ada masyaqqah. Ini adalah lughat so korang pernah dengar tentang ini ijtihad selain dari hal-hal yang ijtihad yang belajar ni maknanya mereka kata Allah ijtihad macam tu. Kan dengar sebelum ni.
Yes, contoh alim mujtahid. So dia basically dari perkataan tu ijtihad ni luar ni di tengah cerita tarikh yang untuk yang tu alim mujtahid tu. Ini memang sangat rajin, selalu bekerja keras. Mujtahid ini selalu bekerja keras untuk dapatkan sesuatu. So ini kesimpulannya ijtihad adalah orang yang kerja keras. Memang dia put so much effort. Itu maknanya ijtihad dalam lughah. So jelas. Okay. Jelas Okay, so boleh move on ke lagi apa dalam first point ni yang awal ni, first paragraph ni. Teruskan. Okey. Dia sebab dia akan bolehnya nak semua yang dalam faham itu. Kalau tak ingat maknanya tak ingat tapi dah faham. Jadi kalau nak baca sendiri waktu exam nanti so at least ingat lah maknanya dah faham. Terus ingat macam tu. So okay. So kita sambung ini وفي صلاح الوصوليين له بمفهوم العام تعريف. Okay, so dia وفي صلاح الوصوليين dalam istilah usul atau alim ulama usul fiqh له بمفهوم العام تعريف. Maksudnya ijtihad ni ada banyak ta'rif. Ta'rif ni macam ta'rif lah, soalnya banyak ta'rif. Okay, so ini ayat ni maksud dia gitu. Dalam dalam fiqh ataupun dalam fiqh ada banyak ta'rif, interpretation. So dia mention satu faqad awad al-amili wa sahibu muslim al-thubut wa jama'ah. Ni first group antara apa ni ulama usul fiqh. So ini dia ta'rif untuk bergroup istilah wasa fi talab الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العاجز عن المزيد فيه. Okey. So ta'rif jelas ke ataupun ini jelas nak tahu lah orang punya macam apa ni, korang faham tak baca ayat ni? Kalau baca sendiri ada yang faham sikit tak? Apa yang proses korang faham ayat macam tu? Tapi ada istighfar lah. Okay. So kata aku dalam seperti 80 jam macam tu. Kalau saya harapkan kita faham tak? Okay. So kita ambil dari ni. Istighfar wasa. Istighfar wasa ni sama-sama dengan ta'rif dari istighfar wasa. So dia menggunakan wasa dan apa? Dia tak berkeluman dia menggunakan seluas-luasnya. Kalau bilqan syai' min al-ahkam syar'iyyah untuk mendapatkan kalau dia sebuah syai' min al-ahkam syar'iyyah namanya kerana hukum ni macam tu. Dapat banyak syai' min al-ahkam syar'iyyah. Maksudnya dia macam kalau al-ahkam syar'iyyah ni sebenarnya gitu je. Dapat. Okey. Itu yang maknanya ala wajh yahis min an-nafs al-ajiz 'an al-mazid fi. Maknanya dia menggunakan kuasanya kemampuannya untuk dapatkan hukum ini. Dia sampai tahap ni ala wajh sampai tahap yahis min an-nafs. Dia merasakan diri dia al-ajiz 'an al-mazid, macam tak boleh dia cari lebih lagi daripada apa yang dia dah dapat macam tu. So ini yang maksud yahis, dia merasa min an-nafs, dia rasa dalam diri dia nafs al-ajiz ketika tidak
tidak kemudian ada mazid untuk dapat yang lebih daripada apa yang kita jumpa. Macam nilai cita-citanya banyak yang sulit itu jawab yang dijumpa. So dia cari lagi lebih dan dia jumpa dari upaya dia. Macam tu. So dapat ini yang ada yang sebenarnya adalah mazid fi. Dapat. Ya, okey. Biar dia ada yang berapa ni senyap tapi kalau dia yang tak tahu just bagi tahu je. Bagi tahu je. Okey. So itu tarif apa ni? Yang macam yang sebelumnya ini bahasa Muslim juga. So ayat ni wahai Allah al-amili. Okey, maknanya yang tarif dari Allah al-amili. Ini ayat yang digunakan dalam tarif itu. Soal ayat saja. Kemudian wahai Allah Muslim sebut sebelum Allah al-hal tayyiban. Yang berbeza sebenarnya lagi waswas Muslim jemaah. Dia tarif lebih manis sama mungkin dari segi ayat yang lain apa beza sikit kata ayat itu. Tapi dia lebih kurang sama je satu punya. So yang tarif yang kedua biasanya yang disebut yang oleh apa ni Muslim sebut al-hajj tarif ni lebih kurang sama dengan ni. So yang disebut al-lata yang fiqh. Okey, al-lata ni gunakan lagi. Betul ni macam ialah menggunakan kalau ayat apa ni sebab al-lata kena lagi lah menggunakan tenaga. Minat setiap mana semua tenaga dia guna semua kemampuan dia dari al-fiqh tahsil hukum syar'i ni mendapatkan hukum syar'i ni yang sama ada maknanya sebut maknanya mana. Okey. So tarif kedua ni berproses Dapat. Okey. So ada yang tadi itu istiqamah dengan nombor dua ni. Okey. So yang lebih kurang sama dia lebih sama lah maksud dia betul sama. Just ada tambah ini yang tak tahu apa dia tambah ekstra dia sebenarnya al-ajiz mazid ini maknanya tak boleh cari lebih daripada dia ekstra biasanya. Tapi maksudnya sama je. Okey, so sambung lagi ni ada arif mutlak dulu. Tempat ni macam sesuatu aib dalam kelas. Aib kan? Dalam kelas? Aib. Aib ni maksudnya apa? Macam adik-adik sahaja lah macam tak sempurna. Okey, kena balik lah. Okey. Macam ni saya tak cukup tepat lah ayat tu kan. Okey. So dia sebenarnya dari annahu غير جامع لجميع أفراد المعرف. Okey. So apa dia kata annahu غير جامع لجميع أفراد المعرف sebab ta'rif ni غير جامع غير شامل dalam kelas ni dia tak komprehensif ta'rifnya. لجميع أفراد المعرف istilah ni bila istilah dalam bila istilah ni tarif istilah yang kita jaga ada yang last tu. Itu macam comprehensive tarif sebenarnya dari komprehensif. Tapi tarif tak komprehensif ada tertinggal something yang membuatkan dia tak komprehensif. Baik jamiah. Okey. Itu maksudnya baik jamiah أفراد المعروف. sebenarnya jamiah أفراد الاستيلاء لا betul jamiah أفراد تعريف الاستيلاء macam tu. Jamiah أفراد تعريف الاستيلاء. Okey, boleh. Boleh. Okey. So
kenapa dia tak kompensate misalnya dia khiyari al-ilmu bil ahkam. So al-ilmu ni yang sebutkan istilah al-ahkam ini al-ahkam qat'iyah. Al-ahkam qat'iyah. So dan ta'rif dia orang mention syar'i dhanni ni ta'rif syar'i dhanni dia balikkan sikit je pada dhanni al-ahkam syar'iyah. So sebenarnya sama je. Kalau konfirmasi dalam syariah ini contoh itu baca syariah ibarat so dalam dua tadi dikeluarkan hukum al-ahkam al-qat'iyah memang ini saja yang dilakukan ini pertama kena dikaitan kompensasi sebab dia keluarkan hukum-hukum yang qat'iyah yang tadi jelas sama ada kata disebut macam-macam dia hukum atau ayat tu hadis sampai kali itu sanad tu ataupun makna yang jelas contoh itu so dia keluarkan dia jelas kemudian yang sampai yang tahu ada keraguan dia tengok dalam ayat ini. Yang kedua ghairan yang membuka afarat ghairan afafi khalian ghairan mu'tabar. So yang ini punya penanya yang membuka afarat ghairan afafi. Dia mana dia orang dalam hari ini dia open ghairan ni sepatutnya dia menyamnak dia halang daripada masuk apa-apa yang kaitan dengan ayat. Tetapi dalam hadis yang diberi oleh sebelum ini dia tak halang ini dari hadis itu dia tak halang apa-apa yang kaitan dengan ayat itu masuk dalam hadis ini. So sebenarnya dalam hadis ini macam kalau kita jaga hadis dia sekali kaitan dengan ayat gitu. Itu disebut khalian ghairan mu'tabar. غير المعتبر contoh yang lagi dilakukan ini al-uruf غير المعتبر maslahah Allah itu sebenarnya itu kita ambil consider dalam syariah benar-benar kita dah belajar so ada yang tidak ada dengan syariah ada yang tak boleh dipakai oleh seorang yang nak seperti kena pribadi ke asal syariah anak ini bukan anak syariah anak so dia sebut ma'ani oleh dari dalam syariah itulah yang bermakna ini dari syariah so itu yang saya dan dalam diskus hadis ni. So dapat ijazah ini mesti ada jelas dalam ada kaitan yang tak faham solat atau ada tambah dalam apa ni dalam ni yang saya bagi tahu. Mantap. Ada dua kan kenapa dia kritik Ya, okey. Itu yang tadi apa? Okey. Yang kedua, poin dia kedua. Mana? Okey. Mana apa yang mana tu? Okey. Kemudian dia kaitan dia influence sekali dalam okey. So ini yang salah atau yang kritik dalam sebelum ini. Okey. Yang ini ahkam qat'iyah. Sebab kalau ini disebut hukum syar'i dhanni. Syar'i dhanni. So dia letak dia pada syar'i dhanni saja. So qat'iyah yang tidak include. Contoh kan dia ni dia cari masalah yang ada jelas dalam sunnah itu.
dia kena something yang tak tahu mana dia, something tak jelas sama cari sampai bagi kita ataupun makna dia. Maksudnya, ayat yang pertama untuk yang banyak itu berubah banyak macam tu. Bukan. Okey. Dia bagi tahu ayat ni. Okey, dia kata yang dua ta'rif ni dia tak sempurna. Sebab apa? Sebab dia tak sempurna. Sebab dia tak komprehensif. So jami'. So dia tak komprehensif. Jami' dia tak komprehensif. Itu yang saya dan dari ni. Okey. So dia bagi tahu kenapa ta'rif ni ada saya tak sempurna. Sebab apa? So dia bagi satu yang ini. Yang belakang. Yang kedua yang dia masuk mungkin dari kaitan dalam dia. Gitu. So dapat. Okey, dapat. Ada yang lagi yang kena apa ni? Ada yang masalah rasa ada something bahaya dia rasa faham semua itu lain dia. So adalah prinsip faham sama-sama. Kalau apa dia salah betulkan apa ni. Pula apa ni terang salah. Kita belajar sama-sama dia. Okey, saya nak sambung kena coba panjang pula. Okey, so kalau orang ni satu sesinya tulisan nak buat yang orang kita nak sambung jam ke kerja ni. Kalau saya tak tahu macam ni. Orang lama kalau apa tu dia lama. Dia yang buat subjek. Yes. So apa dia buat subjek kecuali subjek dia tak buat subjek tiga teks. Tapi lain dia buat. So orang macam ni orang rasa. Ya. Macam mana? Dia lalu subjek dia macam semua dah faham ataupun ada faham sikit saya itu boleh macam laju just by point. Aku just by point main game ini. Tapi kalau yang ada urusan nak urusan tu boleh je. Kita ada urusan kita baca buat teks satu lebih. Macam nak terangkan sekian satu sentence tu yang tu dia kena rasa sikit. Tapi kalau orang ni dan insyaAllah okey. Dia macam point sebab saya minggu ada kelas macam subjek usul ni waktu kelas minggu apa point ada dalam kelas tu memang yang untuk point kelas usul kita dalam belajar itu syarat yang ditulis tu request selain ada cara lebih baru ni tapi cara baru bagi ni kita yang konsep kita go through main point je jelas tu okey jadi kalau boleh semua nak elok tapi dia akan makan masa sikit sebab bagi aku ada subjek seluruh lagi kalau tidak dapat sikit tapi dapat cover subjek daripada cover dia dapat cover subjek. Okey. So dia ada pemahaman walaupun saya ada dalam 20 ke 60% baca subjek tu dan setiap minggu belajar tu terfaham kurang-kurangnya. Ya, okey betul. Ataupun satu cara dia macam saya kasih sikit lah. Kena buat dalam 6 sesi dalam 1 minggu tu.
satu hari jadi cover satu jam tetap jadi tak banyak baca satu malam satu kelas tu. So ikutlah pelajaran ramai majoriti. So dia tak nak yang jadi pengajar ni aku akan cuba rencana yang suji ni tolong juga agak pelajar dia pernah ada dia Well, dia sepertinya kadang-kadang bertanya pula. So far, alhamdulillah tengok subjek dia okey. InsyaAllah apa yang saya ajar tu alhamdulillah faham lah. Apa yang saya ajar boleh ajar macam ajar balik terangkan balik. Masih sama dapat faham dengan lebih jelas ajar dia. So tak ada masalah lah sebenarnya ajar bukan ajar tapi dia gitu. Kalau ada kita ajar gitu. Tapi kalau ada boleh zaman ini apa itu boleh so tak ada masalah sebenarnya. So kita adalah banyak hari kan. So sehari saja. Ya, okey, Selasa Khamis. Tapi kalau mana subjek setiap mana ada subjek pun boleh 5 hari ya. Tapi masa tu lah masa. Dia kalau kita boleh hasil saya yang dah belajar sebelum lain. Dia lepas tu yang minggu depan saya boleh lah sebenarnya kalau dah boleh ada cover semua yang dah belajar so bila kita dah minggu depan sikit lah boleh lah cover satu-satu kan. Banyak sekarang dah banyak yang belajar kita sebenarnya macam awal-awal kita kena sacrifice malam macam mungkin dia kena buat sebab kita nak habiskan yang belajar minggu depan. Lepas tu dah boleh biar-biar lah. Hari malam satu hari subscribe so lama kan boleh cover betul-betul. Boleh. Lain. Okey. Ya. Okey, insya-Allah. Tapi kalau masih orang dan alhamdulillah. Kalau macam yang kerja belum malam kan. Tapi kalau yang lain semua kita masalah lah. Jadi sebab dia standard ada orang yang ajar. Kelas dia berbeza. Boleh. Ada orang dari Tak boleh. Yang untuk sesi pada Zoom yang boleh record dia punya recording punya function tu aku boleh semua mati. Okey. Kalau listen punya guna Meet ada guna ada punya recording sebab guna Meet ada function tu record. Faham. Well, sama boleh record. Dan okey. Mana usah. Bagi aku lah. Ya, record. Tapi buatlah satu benda yang ada update juga share. Saya rasa macam yang fikir dulu malam-malam belakang dia dah senang ada faham yang dia faham. Mesti belakang macam senang sebab ini kita dah faham dah dapat. Boleh buat malam-malam ni yang khusus kan? Tak. So, saya nak habis ke okey je. Hai.
Lain. Okey. Okey juga. Saya clarify sama ni. Okey. Kita agak ini sama. Amin. Okey. Okey, so kita tidak lagi makna dari sesian. Okey. Sampai soalan lain tak bekerja lain. Potong dia. Okey, ويمكن تصحيح التعريف بأن يراد مطلقا الشامل للعلم وأن يحدد المقصود من الظن بقرينة هي إرادة المعتبر شرعا. Jadi dia macam penulis bunyi dia macam nak kita boleh betulkan ada tadi. Dengan kita dengan bahawa yurad mutlaqan asyamil ilm. Maknanya mutlaqan ni kata yang disebut dalam wan ni asyamil lil ilm. Asyamil lil ilm kalau tanya tak berapa pasal sebab asyamil dia komprehensi dan komprehensi lil ilm dalam ilm. Sudah dia ilmu secara general. So ini sebenarnya yang salah aku saja katakan. Tak ada. Okey. Ataupun kira-kira apa yang aku rasa based on konteks ni. Based on tuntunan pada yang dia komprehensif dia keluar dengan kata tadi. So mungkin kita katakan mutlaqan asyamil lil ilm dalam tadi dia juga. Contoh. Maknanya dia basically tasrih ni kita betulkan dengan cara maknanya kita nak yang ada dimaksudkan masukkan tayar hukum tayar syamil ilm. So syamil apa ya okey kita makin faham. So syamil ilm ni komprehensif ilmu dia ilm tayar yang ni. So dia masukkan dua sekali. So basically ada tayar dia. Cara betulkan dari masukkan yang tayar mutlaqan syamil ilm. Okey. Dia yang hari-hari itu macam penjelasan tu yang kedua yang juga buat-buat kan. Pada pelajaran ni buat-buat yang dan maksudnya adalah yang berbagai kan. So dia yang dalam poin mungkin bisa katakan poin nanya yang berbeza waktu I pilih poin pada termasuk sekali yang yang saya adalah kepada yang finance saja lah maksudnya. Itu kalau yang dapat satu lah. Memang dapat ada sebut juga daripada dia ulang daripada memang ada orang yang pertama tahu yang kedua main ketiga bahawa dia sebut digital. Betul. Dia ada bagi digital kan. Betul. So maknanya yang ini tadi ada sesuatu biqarina. Ya ada secara sunyi betulkan bahagian dia dalam ini. Yang adalah tarif yang dicakap itu adalah macam yang dibuatkan dia banyak yang kita banyak ni untuk dia include sekali yang boleh dapat yang Okey. Dan Allah betul ada yang dapat juga.
Yang lain kalau dia Dia betul sebab poin yang kedua dia betul lah. Dia memang dah betul-betul dia al-mu'addah bersaraan. Yang tak baca itu tadi just ayat ini dia Allah lafazan asyam. Ini tak pasti nak betulkan pun dari segi konteks tapi yang paling ayat dia sosok ini dia bersaraan. Mana betul kau yang banyak jadi betul sisi kau tetap okey itu masuk dia. Lepas tu dia ada bawah ni baiknya baiknya mau ifragh al-wujud wa qawli ala wajh yahis nabi wa ta'rif jadi salat okey yang lain tadi dia buat dia masuk ke dalam dia sekolah Nabi ikrar ini dalam dia sama dalam arif so kalau kita mana yang dalam arif tadi yang pertama dia kaitan dengan sesuatu wujud kemudian efek okey lepas tu dalam ta'rif dia menyebutkan apa ni yahsu min al-azali maknanya sampai tahap dia rasa dia tak mampu macam beza menggunakan efek dan sekarang tambah lagi dia tak mampu nak so dia sama je kali-kali efek tu maksudnya sampai tahap yang dia tak mampu menggunakan dan apa ni yang boleh dari fikir dalam contoh jadi dia mula satu dia cuba ulang ada dalam satu cara so ini dari segi dari segi bahasa kita dari bersopan seperti so dia dari segi yang ada so ini ada yang saya yang membuat atas dari dalam okey boleh suasana itu yang kita okey bersama suasana ini so ini adalah dari pencemaran antara so ini ada yang pasal ini dan belum selesai wasal kalau ada yang aku ini ada itu mana mungkin dan luasnya untuk mendapatkan hukum secara lebih itu kita dari sistem tadi ya saya ni okey sebab ini poin
Ini yang Razal Al-Azhar Istihad. So apa yang dikritik dalam permohonan ini ialah sebenarnya istiadatnya bukanlah kepada hukum yang qat'i atau yakini sahaja. Poin kalau dan istiadat berlaku most of the time dalam situasi atau hukum ini yang lain pada jelas. So isu sikit je kalau yang kita lihat contoh. So apabila ni emosi dan lainnya. Okey. Dapat apa yang ada ni? Dapat. Okey. Baik. Okey. Ini salah satu saya ini hasil bicara kita ini kan pada hukum yang tetapi menggunakan pada ini bila ini kita wanita hari dia dapat kecuali kalau kalau kita berkena ini apa dia selalu bila ada ini kita pada cara ini sudah ada secara terjadi kita tambah elemen dan include banyak sekali. Okey, boleh. Poin kita yang orang punya boleh. Boleh. Okey. Saya berbeza saya. Sebenarnya ni kata kita senang kan. Sebab kita dah faham yang satu. Oh, okey. Begitu saja. Okey. Dalam video orang ada kisah ada bias. Secara bias. Ini orang dari dia kisah. Maknanya secara bias salah dia. Dari dia salah kan. Kenapa dia lebih luas daripada bias? Bias sedikit saja kalau kita belajar dari bias ni macam mana cara bias. So istilah lagi dari bias. Jadi bagi kita dalam berbuat apa saya bias. Poin yang tadi dia yang lebih luas dari dia selalu berubah daripada menemui yang gender dan tengok menemui yang spesifik dan kalau berdasarkan atau sunnah tu saya tidak sesuai saya turun dan saya lain turun untuk kita dapat satu siapa yang saya itu مصالح المسألة penelitian sesat dan bisa mendapatkan total dalam minhaj al-lugha qawaid al-lugha yang belajar seperti contohnya macam muqaddamat al-ayat so kita saya berdoa Allah ayat itu kita biasa kita tengok ayat-ayat berdasarkan kata-kata spesifik. So, poin ini kita tak analis apa yang pada biasa dan pilih banyak cara untuk membuat sekian. Okey, boleh posisi.
dari bahasa saya munasib. So dari yang paling munasib dia orang cara disebut sampai yang bisa semua dari paling sesuai dengan bahwa siswa tidak ada so jadi kalau kita lagi siswa tidak ada Dark mode tu apa maksud dia? Kita tahu dia Faham? Ustaz kata sebenarnya untuk tahu untuk mana adalah keluasan benda dari hukum dan mengenal mana ini kita tahu ini bukan dengan keadaan kita yang compare okey so dia hukum soal bagaimana asal itu ini di sana baik itu saja itu saja jadi kita tengok apa ni semua hadis yang berkaitan dengan apa yang Allah dengan hadis yang berkaitan dengan situasi yang boleh kita jadi kena menuju keluasan ilmu untuk apa ni dapatkan satu hukum macam itu. So ini biasanya ketua dan ketua kalau jadi tapi dia beza dan beza ini sebenarnya yang terus general dari kita spesifik kepada hukum yang kotak sahaja yang Allah sahaja. Sebenarnya kalau ada masyarakat ini dia bukan kepada kotak Allah sahaja. Jadi orang dia sebenarnya amal yang ada sesuatu kotak Allah. Dia sebenarnya ini dua kali ini dua kotak Allah bukan kotak sahaja. Dan ada lagi yang poin yang ada kerana dia apa masalah ini harus sedikit atau okey rasa tanpa poin yang kita sama foto ada okay. And then what we may see our problem dari seorang khotib kita hukum syariat
tidak sesuai untuk mendapatkan hukum syar'i aqliyah dia atau nafsiyah, sama ada berdasarkan logik atau berdasarkan logik itu logik yang selain dengan syariah yang logik semata akal satu mati akal dan menggunakan akal sekali dengan maqasid syariah dan kan nafsiyah ni maknanya based on nusus maknanya kita dapat guna akal kita yang kita dapat berusaha saja itu kiri dan kiri walaupun kita tak baca kita guna akal tapi kita itu kalau saya Allah so dia yang punya pasal dia yang itu asal Allah ini boleh. Baca ta'rif al-ijtihad fil 'aqliyat wal naqliyat. So dalam ta'rif yang banyak sesuai dengan ini, dia masukkan hukum syar'i berdasarkan aqliyah atau naqliyah dan qat'iyah atau dhaniyah. Okey, ini biasa dengan akal saja. Itu tambahnya Allah jadi atau tadi kita pernah cakap dia qat'iyah dhaniyah Allah jadi badal qata' min ghairi faqih. Pada sebenarnya ada usul. Okey. Berkata yang perlu dibuat oleh seorang yang kalau yang menggunakan perasaan dan ikut mengenai refleksi so dia tidak akan dinamakan ijtihad. Jadi kalau saya ada كما لا يسمى عند الله تعالى بالرؤية أو العقلية من الرؤية أو الحسية اجتهاد العلم. Kemudian kalau saya mengatakan بالرؤية mana orang yang saya nak memiliki masalah dalam language contohnya. So itu kita panggil orang yang ijtihad. Itu bahasa Inggeris. Kenapa? Dia Inggeris ini tapi dia single dia ini tapi plural dia macam ni. Tapi ada lagi contoh tambah lagi. Kalau orang tu try lagi dia mula dalam ijtihad. Itu masalah itu berkaitan dengan doa. Contoh satu lagi apa yang dalam dibagi Allah ada begitu dia bagi contoh lagi contoh Maf'ul bih atau maf'ul bih. Maf'ul bih apa? Kalau saya nak cari tak ada nama ni dalam istilah. Ataupun okey, ni contoh maf'ul bih itu adalah aqliyah yang baik. Aqliyah yang baik dia kalau aqliyah ni kita boleh menggunakan aqliyah ni logik ada yang dalam kita guna akal tapi mesti selari dengan maqasid syariah. So yang tak termasuk dalam syariah adalah aqliyah yang dari fikih. Kenapa dia kata dari fikih? Sebab kalau dari fikih mesti dia tak selari dengan syariah. So aqliyah ni contoh hukumnya yang ada apa? Ustaz dia contoh Ustaz baik dalam kelas. Ada contoh. Betul. Kita tadi ada aku tengok kita tapi yang kalau yang proses kalau yang contoh fikir buat iPhone tu orang yang contoh orang yang buat iPhone kenapa pun dia tu dia nak buat kenapa iPhone pun Bill Gates. So iPhone yang cipta iPhone
juga bagi boleh aku ingin baru contoh ada contoh bagi tengok so ini contoh dia di mana ni orang yang cipta atau dapat terbang orang yang cipta itu semua so waktu yang diorang nak cipta itu tak lagi istihad memang diorang pun so macam untuk cipta satu perkara tapi macam tu kita tak namakan istihad ni apa yang berkaitan dengan aku dan ada kesian yang ada dalam kesian ni sebagai apa tu api itu apa contoh sebagainya okey kesian ni bermaksud rasa feeling lah. So mana kalau contoh sebagai normal kita mana kita bila kita rasa kita berapi kita rasa api itu makan panas normal kita. So adakah kalau kita api dia ini api bahaya dia boleh membakar so benda-benda tak nama istihad dia dapat tahu satu poin baru itu bukanlah proses istihad nama dia lain so, proses istihad ni dia maknanya dia dalam isu syariah apa yang berkaitan dengan syariah berkaitan dengan syariah dia akan masuk dalam isu apa namanya istihad proses istihad ni yang proses okey. So based on tadi ni atas tadi kalau asas contohnya ini istihad amaliyah istibadahkan syariah ada yang syariah amaliyah proses istibadahkan ini untuk mendapatkan satu hukum syariah menjadi syariah syariah based on dalil atau syariah syariah dari sunnah ijma' dan cara-cara yang lain yang kita seperti qiyas, istishab, masalah. So jadi proses kita dapat satu hukum. Boleh? Okay, proses sebenarnya. Apa boleh? Sampai pada 1043. Dah masuk syurga. Okey. So, yang lain masih boleh tahan lagi. Saya Pada satu nak skip apa kita belajar kelas hari Rabu dulu. Okey, masyarakat di sini hari ni tak tahu kalau sudah dibuat dan sebagainya, tapi aku boleh kalau kita bagi point boleh rasanya tak susah sebenarnya masyarakat di sini. Atau kita try bagi point dia, tapi kalau siapa macam tak tahu ini apa maksud dia dalam konteks ni, apa ni dia nak sampai tu dia nak tahu. So dia insyaAllah masyarakat di sini ni basically apa ni masyarakat ni kenapa istilah ni ada dalam tu atau jauh boleh so based on apa istilah ni yang diberikan so dengan kita boleh insyaAllah apa ni sama ada dengan cara yang tak direct dari isyarat
tak direct atau bukan direct mengatakan ijtihad ni buruk. Okey. Okey. Dan min hadhihi al-adillah mau Al-Quran Al-Karim. So ini ayat ini yang menunjukkan bahawa ijtihad dibolehkan oleh Allah Subhanahu. Inna anzalna ilaika al-kitaba bil-haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah. So biasa ayat ini dia menunjukkan ijtihad ini boleh. Inna anzalna ilaika al-kitaba litahkuma bainan nas bima araka Allah. Fa in tadamman iqra' al-kitab bi tariq al-qiyas. Ini disebut dia kata dalam biasa ayat dia apa ni, kita boleh faham yang ijtihad ni dibolehkan berdasarkan qiyas. Sudah dari ayat ni. Ini saya cakap kalau yang maksud tadi. So tarik dia isyarat. Mana kita tak ada ayat kita sudah sebut kata inna anzalna kita litahkuma bainan nas bil ijtihad. Dia tak ada sebut ijtihad. Jelas-jelasnya tak faham dia. Biasanya ayat ni kita faham bahawa ijtihad ni dibolehkan. So inilah poin yang kami kata ijtihad tu sebenarnya litahkuma bainan nas bima araka Allah. Bima araka Allah seperti mana yang Allah dah tunjukkan kepada kita, atau seperti mana Allah ini sebutkan kepada Nabi, seperti mana Allah dah tunjukkan kepada dia, atau seperti mana Allah dah ajar di dalam Al-Quran. So bima araka Allah ni maknanya dia akan kembali kepada maksud syariat. So litahkuma bainan nas untuk kita membuat suatu decision antara orang ataupun di masalah hukum, masalah yang timbul besok apa yang Allah dah ajar kepada manusia maksud syariat. So ini menunjukkan yang ijtihad ni boleh. So iqrar ijtihad ayat ini menunjukkan yang ijtihad ni dibolehkan. Kenapa dibolehkan berdasarkan qiyas? Maka kita ayat ini dia menunjukkan yang tidak masukkan qiyas boleh. Dan ayat kedua mengenai Al-Quran yang tidak ayat untuk kaum ini kita tahu ya tahu. So dia kaum ini kita tahu ya tahu. Al-Quran dia menggalakkan kita untuk menggunakan akal untuk kita memikir, menggunakan untuk berfikir. So bila kita menggunakan untuk berfikir, kita boleh apply kepada hukum yang baru yang sedari di masalah syariat. So Islam ni dalam Quran sendiri dah macam recognize ijtihad. Kalau kita cakap syariat dia boleh, tapi tidak ada recognize berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat yang terkena dalam Quran supaya syariat illa amr. Syariat illa amr. Ini ada satu masalah. Syariat manusia sesuatu masalah ini. Syurah kita bincang dalam satu perkara, tidak ada sesuatu kepada Allah akan menunjuk kita. Itu menunjukkan ijtihad. Okey, boleh? Ini Quran tadi itu dalam Quran. Okey, kita masuk sunnah Quran. Okey, sunnah tajwid wasarah sunnah tajwid ijtihad. Dalam sunnah ini dia memang ada yang hadis yang jelas yang membolehkan atau mensyariatkan ijtihad. So minha mustadil radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hakama al-hakim fajtahid fa وإذا حكم فاجتهد ما فلا يجوز. Soalan ini hadis ini memang jelas-jelas yang menunjukkan ijtihad boleh. Sebab dalam hadis dia menunjukkan yang ijtihad boleh dan hakim yang qadi ataupun sultan rais balad memang dia akan berdepan dengan situasi yang dia perlu buat decision sendiri.
So biasa hadis bila hakim ijtihad. Ijtihad. So memang hakim adalah seorang leader tu dia mesti akan berdepan sebuah ijtihad. Maka bila dia berijtihad dan dia bila dia buat decision yang tepat ataupun yang betul, sahabat dan wazirah tidak dapat pahala. Waidah hakam ijtihad tu maafkan. Kalau dia ijtihad dan dia tersalah, lalu ajar ijtihad. So hadis ni jelas. 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 Okey. Dia nampak dia dengan sendiri tadi dia berkata ini katakan ijtihad tu memang tak boleh. Nabi kata ijtihad tak boleh. Kalau hadis ni memang dia kata ijtihad dia betul. Okey. Lepas tu hadis yang famous ni saya dengar. Hina ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu بما تقتضي ما بكتاب الله تعالى بكتاب الله تعالى بما قضى به رسول الله قال فإن تجد فيما قضى به رسول الله قال أجتهد برأيي قال الحمد لله الذي وفق رسوله في رسول الله كيف hadis ni memang saya semua dah faham hadis ni boleh tak? Okey. Hadis ni dia mengiyakan Mu'adz bila dia kata ajtahid bi ra'yi. Lepas tu poin ni waqad tabi'at sahabat radhiyallahu anhum fima bari ala nas Quran wa sunnah. So sahabat pun mengikut juga tarikat ijtihad ni. Maknanya orang membuat ijtihad di malam yang dulu kepada perkara yang mereka tak jumpa. Waktu yang mereka tak jumpa dalam Al-Quran atau Sunnah. So sahabat pun ikut ijtihad. Maknanya itu pun biasa ijma' lah. Sahabat wa amal sahabat. Semua pun dia pun melakukan ijtihad. Betul ni dibagi contoh. Kan Abu Bakar masalah ila nazal bihi qadiyah falam yadrik Allah Ta'ala min aslan wala fi sunnati aslan ijtihad. Abu Bakar kat sini kalau dia berdepan dengan satu isu dan dia tidak jumpa jawapan dalam Al-Quran atau tidak jumpa dalam sunnah, maka dia pun berijtihad dalam sesuatu itu. Ini contoh. Okay, boleh tak? Boleh. Okey. Wa ali ajma' as-sahabah. Ijma' as-sahabah. Tak ada satu sahabat pun yang kata Allah yang haram. Ada ke? Tak ada sahabat pun yang ijtihad tak boleh dalam Islam. So Ali ijma' as-sahabah. So ini ijma' as-sahabah tak boleh. فكان إذا حدثت لهم حادثة شرعية من حلال أو حرام فزعوا إلى الاجتهاد لم يكن نصا أو خبرا في الكتاب أو السنة. Ini dalil بالإجماع. Tadi kita bagi dua ayat tadi, ayat Quran dan ini sunnah Nabi SAW. Maksud ini ijma', ini berdasarkan ijma'. Ini bagi dia istisna. Jika hadathat lahum hadith, kalau berlakunya sesuatu perkara syar'iyyah min halal atau haram, kaitannya syariat sama dengan halal dan haram, فزعوا الإجتهاد maka mereka akan kembali kepada al-ijtihad illa yajidu nasban atau nasban Qur'ani, nasban Qur'aniyan atau khabaran kitab al-sunnah. Ini maknanya kalau tak jumpa di orang فزعوا al-ijtihad. Ya, boleh? Boleh. Okey. Ada soalan semua? Ada kita salam dulu. Baik. Boleh kita semua? Okey. Saya asal ijtihad. Okey. Asal ijtihad. Tasawwur imam asal ijtihad. Ini maksud asal ijtihad.
bahagian ke? Oh, okey, bahagian. Okey. Just nak check kalau korang tak faham maksud aksan ijtihad. Bagus. So, qassara al-Imam Asy-Syafi'i al-ijtihad بمعنى الاستنباط على القياس على أمر ورد في الكتاب أو في السنة. فقد سأله سائل فما القياس أهو الاجتهاد أم هو مفترقان فأجاب هما اسمان بمعنى واحد. فهل أنتم تفهمون ماذا قال الشافعي؟ Okey. So ini faham apa ini? Ayat ni sampai makna wahid apa Imam Syafi'i cakap. Oh, ni explanation. Oh, yang isman makna wahid. Ya. Okey, isman dua nama limakna wahid untuk satu makna. Dua nama untuk satu makna. Dua nama untuk satu makna. Okey. Baik. Okey, maknanya okey, basically maknanya ada orang tanya Syafi'i ni apa beza ijtihad dengan qiyas? Adakah dia benda sama atau dua perkara yang berbeza? So Syafi'i ni cakap ijtihad dengan qiyas ni dia dua nama yang berbeza untuk satu maksud yang sama. Maknanya dia nak kata ijtihad dengan qiyas itu poin. Itu maksud isman. Okey, boleh. Boleh kias dengan ijtihad samalah kan? Okey. Itu yang Syafi'i cakap. Okey. Faham. So Syafi'i cakap macam tu. فهو قد قصر الاجتهاد على مفهوم خاص له وهو القياس ولم يأخذ بالرأي العلمي على الاستحسان أو المصالح المرسلة. Jadi يعني ijtihad dibolehkan dengan cara al-istihsan ke masalah mursalah tadi. Dia ijtihad ni memang kena dengan qiyas tadi. Maknanya dia kena compare saja dia. Masyarakat ni dia compare saja ada dalil yang sama ilah dia dengan situasi yang baru yang terjadi ni. So kalau ada sama ilah, okey lah. Itu dah hukum dia. Sampai dia straight yang tu dia tak ada menggunakan al-istihsan atau masalah mursalah tadi. So, itu jadi masalah berkaitan. Okay. Itu amma ghairi min al-a'imah, mana ghairi Syafi'i, فإنه وسع في معنى الاجتهاد. So dia tak cenderung kepada qiyas saja tapi lebih luas, meluaskan maksud ijtihad. وسع في معنى الاجتهاد فجعله شاملا للرأي والعقل. So dia yang ghair Syafi'i selain dari Syafi'i mengatakan ijtihad ni aqsam ijtihad ni dia ni include ar-ra'i wal qiyas wal 'aql. So bukan qiyas dari Syafi'i tadi dia kata kalau anwa' ijtihad ni maknanya kalau Syafi'i dia ada satu nak saja, satu jenis saja ijtihad. Wahyu qiyas itu kalau Syafi'i satu cara saja, satu kism saja. Wahyu qiyas. Kalau yang ghairi selain dari Syafi'i ghairi al-a'imah, yang dia orang berkata ada ra'i, ada qiyas, ada aql. So ada tiga lah, salah tanah atau salah tak sah. Okey, boleh. Boleh. Okey. Betul. والرأي عنده كما فهمه الصحابة. والرأي عنده okey, so الرأي yang dimaksudkan oleh selain dari Syafi'i, yang selain dari Syafi'i ini kama fahimah as-sahabah. Ra'y ini kalau kami ikut apa ni? Ra'y ini maksudnya kasih dari pandangan bapa. So ra'y ini yang difaham apa ni oleh imam ni. Ra'y ini bukanlah pendapat semata-mata tapi dia orang faham ra'y ini
macam mana yang sahabat-sahabat Rasulullah SAW faham. So, huwa al-amal bima yarahu al-mujtahid maslahah wa aqrab ila ruh tashri' al-Islam. So, Rai ini bukanlah ambil pandangan semata-mata saja mengikut hawa nafsu ke orang dia rasa ni lagi logik apa, bukan. Sebab dia pandai ke matematik itu bukan. So, dia orang ambil takrif Rai ini macam mana yang sahabat faham apa maksud kalau seseorang tu ambil pendapat dia. So, Rai ini dia berilah al-amal bima yarahu al-mujtahid maslahah wa aqrab ila ruh tashri' al-Islam. So, kalau kita beri pendapat tu atau pandangan, mestilah yang maknanya mesti pendapat tu mesti kena ada maslahah. Mesti kena ada maslahah kepada manusia atau kepada masyarakat. Wa aqrab ila ruh tashri' al-Islam. So, dan dia mestilah macam senarilah dekat dengan asal syariah. So, ila ruh tashri' al-Islam ni ustaz ni cakap ruh ni apa asal syariah, betul? Betul. Betul lah. Okey, ruh syariah apa asal syariah. Okey. So, itu yang Rai. Kalau kita beri pendapat atau seseorang mustahil dia boleh bagi ijtihad berdasarkan Rai, boleh kan? Tapi Rai bila dia bagi pendapat berdasarkan pandangan ini mestilah selari dengan syariah. So, misalnya nak selarikan dengan syariah, so dia mestilah macam comply lah dengan maqasid syariah. So, aqrabu ila ruh Islam, so dia macam kena dia tak boleh jauh sangat dari apa yang syariah atau syariah target maqasid syariah. Boleh? Baik, so poin ni dapat dekat amal bima yarahu al-mujtahid. Boleh? Jelas? Okay, jelas. Okay. من غير نظر إلى أن يكون هناك أصل معين للحادثة أو لا يكون. من غير نظر إلى أن يكون هناك أصل معين للحادثة أو لا يكون. أوكي. من غير نظر mana apa ni amal bima yarahu, dia membuat pandangan, maksudnya dia ikut pandangan dia min ghairi nazar, dan dia tidak tengok pun kepada sama ada situasi itu gunakan asal muayyan, mana sama ada tak nusus ini yang faham asal muayyan. Asal ni maknanya asal Al-Quran atau Sunnah, muayyan bil hadith atau la yakun. Macam mana maksudnya? Apa yang dimaksudkan ni asal muayyan bil hadith atau la yakun? Betul. Itu yang saya cakap. Okey. Okey. So, maksudnya bila beri pendapat tu tak tengok pun sama ada perkara tu dia ada maknanya kalau bila isu-isu baru yang berlaku yang tak ada dia tak perlu tengok pun sama ada tak ada dalam hadis ni yang menceritakan pasal COVID-19 macam. So, dia tak perlu tengok, dia terus buat pendapat dia, terus bagi pandangan dia berdasarkan maqasid, selari dengan maqasid syariah. So, dia tak perlu tengok kalau ada isu yang berkaitan spesifik ada dekat dalam hadis Al-Quran. Okey. Boleh? Boleh. Okey. So, وبملاحظة المعنى الواسع للشد رأى الدكتور معروف الدواليبي قسمة ثلاثة أنواع. ملاحظة معنى الواسع للشد dengan معروف معنى observe. Jadi dia observe berdasarkan ta'rif al-ijtihad tadi, ta'rif yang luas ijtihad ni. So, Dualibi ni dia pun membahagikan ijtihad ni kepada tiga jenis, tiga pembahagian berdasarkan ta'rif ijtihad. So,
Syarif muwafaqat ila ba'dihha. So Syatibi pun ada dia setuju dengan ila ba'dihha dengan satu atau dua lah beberapa pendapat yang diberi oleh dua ahli ini. So Imam Syafi'i pun dia setuju juga untuk beberapa jenis, tak semua. Dia ada tiga ni. Inilah pilih. Kalau pilih. Boleh. So that's still okay. Okay. Kamu mesti ada nak buat something atau apa buat. So boleh dapat yang perempuan yang kedokteran kalau ada apa ni ada something yang tak apa jelas faham ke minta maaf juga. Mungkin apa ni terkurang dari segi nak menyampaikan ataupun ada salah dari segi salah fahaman dari apa sendiri. So far okay. So far okay. Ya, habis. So apa? Sudah satu. Okay, try 12 habis. Okay, so rasanya poin ni jelas. Al-ijtihad al-bayan. So ijtihad ni dia ada tiga jenis. Satu ijtihad al-bayan. Wa dhalika li bayan masyarakat min usul syarak. Bayan ini maksudnya bayan. Bayan ni apa? Menjelaskan apa yang bayan yang dia menjelaskan, menerangkan. Okay. Jadi kita menerangkan secara bayan. So ijtihad ni dia kita buat ijtihad berdasarkan menerangkan nusus syariah. Ayat-ayat kita terangkan juga. Okay. So ni yang first category atau first awal norm. Boleh? Boleh. Okay. So yang nomor 2 al-ijtihad al-qiyas. وذلك بوضع الأحكام الشرعية للوقائع Okay, so ijtihad berdasarkan qiyas. Okay, samakan hukum yang dah ada dulu kepada hukum yang baru terjadi, kepada isu yang baru terjadi yang tak ada hukum. Isu yang baru tu mesti tak ada hukum. So dia samakan dengan hukum yang lama yang dah ada kepada isu yang baru yang tak ada hukum lagi. Sebab apa? Sebab ada sebab yang sama, reason yang sama, ilah yang sama. Okay, so ni ijtihad al-qiyas. Okay, yes. Okay, and then al-ijtihad al-istislah. Ijtihad istislah ni ijtihad berdasarkan maslahah. So menggunakan kaedah masalah mursalah, dia memang kita kena tengok maslahah. Maslahah ni apa? Kita kena jalb manfaat untuk dapatkan manfaat kepada orang, dan darul mafasid atau darul mafasid, daf'ul mafasid, menjauhkan keburukan. So ni istilah maslahah ni kena tengok itulah dua perkara, manfaat kepada orang dan menjauhkan keburukan dari orang. So itu istilahnya. Maknanya dari kata syarah ayat الواقع الحاكم ليس فيها كتاب ولا سنة برأي مبني على قاعدة الاستصلاح. Okay, so وناقش الأستاذ محمد تقي الحكيم هذا التقسيم من نواحي ثلاث. الأول إنه غير جامع لشرائط القسمة المنطقية لعدم استيعاب أقسام المقسم. فإنه لم يشمل الاجتهاد الاستحساني ونحو إعادة الاستنباط التي اعتمدها الفقهاء وأبلغها بعضهم 19 نوعا كما ذكر الطوبي في رسالته، وأقر الشيخ جمال الدين القاسم على ما ذكر وأوصلها إلى 42 دليلا.
So dia kata غير جامع لشرائط القسم المنطقية. Apa ni syarat القسم المنطقية. Okey, ini apa yang aku faham. Kan tadi ijtihad ni dia boleh berdasarkan akli kan. Tak. Yang ni dia kritik yang bukan dia, adakah setuju dengan 3 pendapat atas tu kan? Yes. Okey. So dia disebut غير جامع, tak komprehensif syarat Dia masuk ke istisal, dia masuk ke istisal, dia masuk ke al-ra'i gitu kan? Okey, betul. Okey, so dia itulah basically sebab dia tak komprehensif lah. Dia cuma apa ni letak skop dia pada tiga tu je tadi bayani dengan basically qiyas dengan masalah mursalah saja. Tapi qism al-mantiqiyah ni qism al-mantiqiyah ni apa yang faham? Sebab dia syarat al-qism al-mantiqiyah. Mantiqiyah ni yang berdasarkan akal. So yang berdasarkan akal ni dia mestilah sedari dengan Quran was sunnah. Bahkan tadi ta'rif ijtihad kan kita kena guna akal juga kan, guna akal aqliyan atau naqliyan. And then ada qat'iyah dhaniyah. Okay. And then dalam usul fiqh ni kan kita ada cara-cara nak dapat hukum soal itu daripada Quran, dan dari sunnah, dan dari ijma'. So yang Quran, sunnah, ijma' ni apa lagi? Ijma'. Okey, ijma' ni yang ni mostly hukum-hukum ni kita just macam ambil follow je lah, follow gitu. Tapi kalau yang qiyas, masalah dan mursalah yang ni kita semua kena guna akal, akan guna mantiq. Mantiq ni sama lah, mantiqi, logik. Mantiq ni masih logik dan akal. Tapi apa dalam syariah ni akal tu dengan logik tu kena sedari dengan syariah. So dia sebut kenapa dia tak include istihsan ni, sebab istihsan itu sebenarnya berdasarkan akal juga, tapi bila guna akal tu kita kena selari dengan syariah. Itu pun paling penting kan, bukan akal semata-mata. Tapi dia tak, itulah dia tak komprehensif. So itulah, so dia tak masuk istihsan, dia tak masukkan yang itulah saja darat pada uruf istihad. So ini ada kata sampai ada 19 jenis qism al-mantiqiyah ataupun macam tu. Maknanya yang cara-cara ni yang kita dah belajar dalam usul fiqh. Tapi naif wa arba'in ni apa maksud naif ni? Ada yang salah tak? Ya, Ustaz ada bagi tahu naif wa arba'in ni maksud ni. Tahu. Dia tahu naik tak tahu apa minggu. Tapi dia tak tahu gitu. Tak tahu apa exactly. Tapi tahu dia banyak lah, bukan terbagi pada apa ni, terletak pada dua saja, qiyas dengan masalah saja, ataupun dengan satu lagi bayan. Okay, ini nombor pertama dia tak general, dia tak komprehensif sebab dia letak kepada qiyas dan dengan masalah saja. Okay. And then point nombor 2. Boleh proceed. Ini okey dah. Okey, tak ada lagi. Satu. Yang penting point dia dapat kan. Kalau point dia dapat tu dia alhamdulillah. Sampai dari airport. Walaupun ada beberapa perkataan mungkin yang tak faham aku ni ada yang macam nak translate direct satu kadang-kadang dia ada dalam macam itu kekurangan dari aku lah. Tapi kalau point tu boleh dapat alhamdulillah. Boleh? Okey. And then nombor 2, innal qiyas laysa fi jami' aqsamihi qasiman lil ijtihad al-bayan, bal fi ba'dha huwa qism minhu أصلاً قسيما للاجتهاد يعني قسم كالقياس المنصوص العلة. Okey, based on ayat ni, sebab tadi kan dia separate, ada bayani, ada qiyas, ada masalah mursalah, betul.
kan? Yang itu Nuh al-awwal. Okay. So innal qiyas laysa fi jami' aqsami qasiman al-ijtihad al-bayan. So maknanya not all the time qiyas ni dia separate dengan yang qism awal tu bayan ni. Gitu ke maksudnya? Bal fi ba'dih huwa qism min kal-qiyas al-mansus al-'illah. So maknanya point dia nak kata ni qiyas dengan menerangkan tadi bayan, qiyas dengan bayan ni kita menerangkan maksud kan, menerangkan apa maksud dalam Quran atau sunnah. And then ada qiyas, so dia asingkan qiyas ni something else, kalau kita terangkan maksud something else. So yang point yang dia nak cakap kat sini, qiyas ni kadang-kadang kita pakai qiyas untuk terangkan maksud. Gitu. Dapat ke point? Sekejap. Okay, yang ni dia kata inna qiyasa laysa fi jami' aqsami qasiman lil ijtihad al-bayani. Kata bal fi ba'dihha huwa qism min. Qism min tu maknanya dia qiyas ni okey, kalau qiyas ni laysa fi jami' aqsami. Mana qiyas ni dia ada anwa'. Okey, qiyas ni dia ada anwa' dengan apa anwa' dia. Tapi dia punya anwa' itu bukanlah dia separate dari ijtihad bayan. Dari untuk kita terangkan. Bayan ini maknanya based on inilah tafsir atau qawaid lughawiyah. Kita bal fi ba'dih huwa qism minha kal qiyas al-mansus al-'illah. Maknanya kadang-kadang mana kita gunakan okey, dia yang dalam tiga not dia separatekan qiyas dengan bayan. Tapi yang dia tengah kritik sekarang ni, dia kata qiyas ni dia tak separate dalam semua keadaan. Ada situasi yang qiyas ni termasuk dalam al-bayan sekali. Maksudnya dia bagi contoh kalau qiyas al-mansus al-'illah. Maknanya ni yang nak cakap ada illah dalam Quran dan tak ada juga tu. Dan tak ada saya tulis Ustaz cakap laisa Buddha ya'rif al-illah bi tariq istinbat an-nufus. Al-illah sebab ada juga al-illah madhkurah fi ba'd al-nusus. Contohnya nusus tahrim al-khamr illah dia ghair mawjud. So yahtaj ulama ila istinbat. Sebab dalam nas tu tak ada illah. okey. So kalau kita relatekan balik ke ni macam mana? Sama ke dengan poin yang cakap tadi? Oh maknanya tak tahu. Dia nak kata kadang-kadang kita menggunakan qiyas untuk bayan. Yang inilah maknanya poin yang orang yang kritik ni dia nak betulkan. So bila dia betulkan, dia cakap yang qiyas ni kadang-kadang dia termasuk dalam bal fi ba'dih huwa qism minhu. Maknanya kadang-kadang al-bayan ni atau kita tak tahu sama ada qiyas ni masuk dalam bayan atau bayan ni masuk dalam qiyas. Antara dua itu. Yang lain macam mana? Yang lain faham macam mana kalau ayat ni? Yang nombor 2 ni. Apa yang korang dah faham ni berdasarkan Ustaz cakap dalam poin nombor 2 ni? Atau apa yang korang faham tu? Saya dekat sini yang kan ada tadi yang sudah ada qiyas ni dengan sudah bayan itu. Kan bayan itu dia punya maksud dibayan.
So yang tadi adalah qiyas tu dengan maksud wadu'ah. So dalam ni saya cakap qiyas tu dia bukan wadu'ah, dia bayan. Itulah. Faham tak? Qiyas tu dibayan. Okey. Faham? Okey, so mana betul lah. Okey. Ya, mungkin cara aku explain tak faham pun, dia tak sampai. Tapi maknanya mana qiyas tu kadang-kadang laisa wada'kan tapi dia bayan. Okey. Okey. So Balik. kadang-kadang apa tadi? Terbalik Kenapa? kan? Jom ulang balik ayat dia. Laisa apa? Ini kadang-kadang apa tadi? Laisa Wadu'alakam tu. Laisa wadu'alakam. Apa? wa innama bayan. Ikut. Okey. Okey, betul. Laisa wada'kan wa innama bayan. Okey. Okey. So maknanya qiyas sebab dia asingkan tau dalam yang kita tengok baca salah, maknanya dia asingkan qiyas dengan bayan. So sepatutnya dia tak boleh asingkan 100% asing. Maknanya qiyas ni something else, bayan something else. Sebab orang dua perkara ni interrelated. Macam tu. Sebab kadang-kadang qiyas ni kita tak gunakan sahaja untuk wada'ul ahkam, untuk letak hukum, tapi kita kadang-kadang guna qiyas ni untuk bayan makna, untuk satu nas, untuk faham satu maksud, untuk kita terangkan satu maksud. Itu point dia. Okey, nampak sikit. Tapi kau nampak ke? Okey, tak apa. Let's go to contoh. Contoh apa yang saya bagi tadi, Aisyah? Yang saya sebut tadi? Tahrimul khamr. Tahrimul khamr. Ustaz kata khamr ni dia tak ada apa ni? Tak ada illah di dalam Quran, sah. Kenapa dia haram? Tapi kenapa tak ada illah sebenarnya? Khamr dalam Quran tak ada ni. Maknanya ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal ansabu wal azlamu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah. Kalau itu bukan illah. Okeylah, tak apalah, itu dari segi maksud pula. Okey, yang penting berdasarkan contoh, let's say Ustaz kata khamr tu dia tak ada illah kan. Illah tu macam kalau kita cakap apa ni, kalau minum arak tu nanti dia minum arak ni haram sebab dia akan membuatkan kita mabuk. Okey. So kita gunakan qiyas untuk terangkan ayat yang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan khamr. Sebab kita nak terangkan maksud ya ayyuhallazina amanu khamru wal maisiru wal ansabu rijsun 'ala syaitan fajtanibuhu. Jauhilah perkara-perkara ni. So sebab apa kesana kita nak terangkan maksud fajtanibuhu tu, kenapa kita menjauhkan diri kita dari khamr. So kita menggunakan qiyas untuk terangkan tu. Kalau tak gunakan qiyas kita tak akan tahu macam mana, apa illah dia. So ni yang point ni. Dapat? Ada mesti ada ramai benda juga ni. Macam mana nak terangkan lagi senang? Faham. Dia okey tak apa. One last time tapi dengan slow. Boleh? Ke dah kena sikit dia nampak dulu. Kita sekali. Okey. Maksud bayan apa? Terangkan. Okey, bagus. Terangkan. And then maksud qiyas apa? Kita inilah samakan. Qiyas ni kita samakan hukum yang ada illah yang sama. Boleh? Qiyas ni maksud ukur. Okey, kalau jemaah literally maksud dia ukur, qiyas. Ukur. Okey, so terangkan dengan ukur.
kita ukur benda ni sama atau tidak, itu nak ukur tu, itu ukuran dia. So yang dalam taksim siapa tadi yang dia bagi 3 anwa tu, dia asingkan qiyas dan dia asingkan bayan. Dia asingkan makna terangkan, dia asingkan ukuran tu. Dia tak samakan, dia tak jadikan dua benda ni interrelated. Okey. So sebab itulah orang tu dia kritik sebab dia tak interrelated benda ni. Dia kata dua benda ni separated, memang 100% separate. Qiyas ni menggunakan hanya untuk meletak hukum yang baru sahaja. Itu makna itulah yang dia orang letak tu. Sebab tu dia kritik qiyas ni untuk letak hukum baru sahaja. Kita tak boleh gunakan qiyas ni untuk benda lain langsung. Itu yang Ustaz sebut wad'ul ahkam tu. Wad'ul ahkam tu maknanya meletak sesuatu hukum lah, sesuatu hukum yang belum ada macam tu. Tetapi yang bila dia kritik ni, dia bagi tahu sebab qiyas ni bukanlah kita guna dia hanya untuk meletak hukum sahaja, untuk hukum baru sahaja, tetapi kita pun boleh guna qiyas ni, ukuran ni, untuk terangkan sesuatu maksud dalam Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya qiyas ni bukan untuk letak hukum baru saja, tapi dia boleh guna untuk terangkan maksud dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran tu dia tak jelas. Tahrim al-khamr dan sebagainya tak jelas. Kena arak ni memabukkan. Okey, dalam Al-Quran tak jelas. Tapi Allah semua sebut haram dia, fajtanibu, jauhilah gitu. So kita gunakan qiyas ni bila Allah sebut kita guna qiyas ni untuk tahu okey, dia sebenarnya kena tengok sambungan ayat Quran tu. Sebab Allah sebut innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisir. Maknanya sebab syaitan ni dia nak kita dia nak kita macam berlaku pergaduhan, ada adawah bermusuh-musuhan, wal baghdha fil khamri wal maisir, fil khamr, dengan arak tu. Syaitan tu dia nak kita melakukan perkara tak elok lah, senang kita, dengan khamr tu. Okey. So kenapa khamr tu boleh membuatkan kita macam bermusuh-musuhan, membuat perkara yang tak elok, macam tu. So illah dia kat mana? Kenapa? So Quran tak terangkan. So kita sebab tu kita boleh gunakan qiyas daripada hadis. Yang hadis kata apa? Kullu muskirin haram, contoh. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. So bila kita qiyas kullu muskirin haram dengan innama yusyaitanu yuqa bainakum al-adawatu wal baghdha fil khamr wal maisir. So kita dapat tahu lah sebenarnya bila orang tu mabuk, perkara-perkara yang buruk boleh berlaku tu macam possible lah untuk berlaku. Dia ada sama illah, cuma illah dia tak mention direct dalam Quran, tapi kita gunakan qiyas ni untuk terangkan maksud dalam Al-Quran, terangkan illah yang tak disebutkan dengan illah dalam Quran. Okey, dan so jadi panjang sangat pula, tapi faham ke agak-agaknya? Kalau tak faham lagi konklusinya kat situ nak bagi tahu beza wad'ul ahkam dengan maksud bayan ahkam, kan? Betul tak? Dekat point nombor 2 tu. Kan rasa macam baru teringat, baru ingat Ustaz cakap bila Farhan cakap tadi tu kan. So point yang kedua ni dia refer kepada point kedua al-ijtihad al-qiyasi yang atas tu kan. Sebab ijtihad qiyasi yang atas tu dia cakap liwad'il ahkam, liwad'il ahkam syar'iyyah. So sama point kedua yang bawah ni dia cakap pasal dua-dua, pasal qiyas dengan pasal istislah. Pasal qiyas dengan al-ijtihad al-istislahi
Dua-dua ke atas tu dia bagi tarikh yang dia cakap wazalika liwad'il ahkam asy-syar'iyyah.